بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi ke-9 Kuasai Tata Bahasa, Kenali Perkataan, Fahami Al-Quran. Dalam sesi ke-9 ini, kita akan beralih kepada jenis perkataan Arab yang kedua, iaitu harfun ataupun conjunction ataupun preposition. Ya. So kalau kita lihat, ingat masa sesi pertama dahulu, mula-mula dulu, saya kata jenis bahasa tata bahasa Arab ni dia ada tiga, iaitu three parts of speech. Ya. Iaitu dia ada noun ataupun isim, kata nama. Dia ada particles ataupun conjunction ataupun preposition ataupun harfun ataupun dalam kata bahasa kita kata sendilah, ya. Dan yang ketiga adalah fi'il ataupun kata kerja ataupun verb. Jadi ini yang kedua ni. Jadi sekarang kita telah beralih kepada jenis kedua. Tapi untuk sesi ini kita akan melihat harfun jar dan juga harfun taukid. Apakah yang dikatakan harfun? Harfun ialah kata sendi yang digunakan untuk merangkaikan perkataan atau ayat. Ya. Dia adalah perkataan yang pendek-pendek je lah sebenarnya dia ni. Harfun tidak mengalami perubahan bentuk, iaitu sifatnya statik atau mabni, tetapi maknanya boleh dinamik. Itu boleh mempunyai beberapa makna bersesuaian dengan maksud ayat. Jadi di sini kita lihat dia ni akan memang benar-benar mabni lah. Dia ada banyak jenis harfun dengan berbagai fungsi. Ya, dia berbagai. Kalau kita lihat dalam carta saya ni, dari pembacaan saya mendapati ada sebanyak 48 jenis harfun. Ya. Memanglah banyak. Tapi kita tidaklah akan membuat semuanya. Ya, sebab pada saya yang penting dari segi harfun ni kita akan melihat yang selalu yang lazim kita gunakannya, yang kita jumpa dalam Al-Quran. Umpamanya istinaf itu memulakan ayat, istighna itu mengecualikan. So istifham ni kita dah buat kan, dia ada juga yang isim istifham atau kata tanya, tapi dia ada juga dua yang harfun kan, saya kata dah. Jadi dia juga adalah jenis harfun. Yang lepas tu dia ada yang bertanya ni, lepas tu dia istiqbal, iaitu akan datang, lepas tu amal untuk perintah, dan taukid untuk penegasan, dan jar ni, harfu jar ni. Dia memanglah yang paling banyak kita jumpa, dan saya dah banyak kali sebut lah ni, ya. Dan harfun jazam untuk menjazamkan, dan harfun jawab untuk menjawab, lepas tu harfun syarat, ada yang bagi syarat ni dalam ayat yang bersyarat. Lepas tu harfun ataf, itu sambung, dan harfun qasam atau sumpah, dan harfun nida, panggilan, ini kita akan buat juga kemudian, dan harfun nasbin atau menasabkan, dan harfun nashi mengubah, dan harfun nafi menidakkan, dan harfun nahi melarang. Untuk sesi ini, seperti juga masa pengenalan tadi saya kata, kita akan melihat harfun taukid dan juga harfun jar. Ya. Harfun jar ni memang famous lah, dah banyak kali dah kita sebut, dah banyak kali kita jumpa. Hampir ke semua sesi ada saja harfun jar ni, ya. Itu menunjukkan betapa lazimnya dia digunakan dalam Al-Quran. Apakah harfun jar ni? Kita lihat. Harfun jar atau preposition digunakan sebagai kata sendi untuk merangkaikan perkataan atau ayat. Ini seperti juga harfun-harfun lain, ya. Dia tidak mengalami perubahan bentuk, iaitu dia memang mabni, tetapi dia mempunyai beberapa makna ikut penggunaan lah, macam mana yang kita nak gunakan dia.
So kalau kita lihat perkataan-perkataan dia, ni pun familiar kan ni dalam masa sesi 1. Kita dah tengok ni perkataan-perkataan harfu jar sebab selepas dia adalah isim. Kita tengok min dari, ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, wa demi, ka seperti, bi dengan, li untuk, hatta sehingga, ta demi, rubah beberapa. Di sini saya hanya ambil satu je lah apa tu makna, tapi kan bila kita pergi detail kita akan lihat ada beberapa makna. Dari apa saya kata tadi, dari segi penggunaan dia bergantung pada, sebab dalam mana-mana bahasa pun memang banyak sebenarnya kata sendi ini. Kalau kita tengok apa tu, kita akan bila kita nak bercakap, katalah saya kata saya telah pergi ke masjid itu dari rumah saya dengan kereta. Ke tu adalah kata sendi, dari so kata sendi, dengan pun kata sendi. So kalau dalam English pun kita kata I went to the mosque from my house by car. Tu adalah kata sendi, from tu daripada kata sendi juga. By ni pun adalah kata sendi atau preposition. So kalau Arab dia zahabtu ilal masjidi min baiti bisayyarah. So ila, min, bi. So itu adalah kata sendi ni harfu jar ya. Itu juga kalau kita nak gunakan perkataan fi. Saya ada ra'aitu imamam fil masjidi. So saya telah melihat seorang imam dalam masjid itu. Dalam, fi, dalam. Ataupun in English, I saw an imam in the mosque. So in, kata in. Ya, memang banyak, hampir setiap ayat sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat Quran tu ada perkataan harfun. Ya. Keunikan dia, seperti selalu yang saya katakan dia, ialah dia ni berkuasa mengkasrahkan atau membaris bawah kata nama, iaitu ataupun ganti nama selepasnya. Ganti nama ni adalah damir, kita akan lihat lepas ni nanti ya. Harfun jar ni seperti kita kata tadi, dia mengkasrahkan kata nama atau apa tu membaris bawahkan ya, kata nama selepas. Umpamanya katalah kita ada perkataan baitun, itu sebuah rumah. Ya, dan kita ada harfu jar fi tadi kan, makna di dalam. Tapi kalau kita gandingkan dia jadi fi baitin, di dalam rumah. Jadi sekarang baitun tu dah jadi baitin, baris bawah ya. Dan kalau kita ada isim, ni isim nakirah lah. So, kalau kita ada katalah dia jadi nama khusus, al baitu, rumah itu. Ni nama makrifah. Lepas tu dia bila jumpa ada fi digandingkan jadi fi al baiti, fil baiti, di dalam rumah itu. Jadi di sini juga dah jadi baris bawah. So kita tengok baitun jadi baitin dan al-baitu jadi al-baiti. Begitu juga kalau kita ada perkataan apa tu harfu jar min, min baitin, dari rumah. Lepas di bawah juga. Dan kalau tu minal baiti, dari rumah itu ya. Kalau kata ila jadi ila baitin, ke rumah, ataupun ilal baiti, ya, so kita ke rumah itu. Dan kalau kita ada ala, kita ada perkataan, kita ada apa tu al-kitabu, buku itu. Dan kita ada al-maktabu, meja itu. So kalau kita nak gandingkan dia, kita jadi al-kitabu alal maktabi. Jadi kita tengok al-kitabu ni dia sebab tak ada depan dia tak ada harfu jar, dia still al-kitabu lah. Ya, tapi sebab ala al-maktabi, meja itu di atas, buku itu di atas meja itu. Ya, so kita tengok alal maktabi, al-maktabi di sini dah jadi baris bawah. Jadi begitulah transformasi semua perkataan-perkataan isim selepas harfu jar ya. Kita lihat contoh ayat Quran. Perkataan min. Kita tengok sini. Wa anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dalam ayat ni kita ada dua min. Minas sama'i, as-sama'i. Baris bawah kan. Dan sini pun min, minas samarati. Ini pun baris bawah. Ya. So sini ada juga harfu jar bi. Tapi sini saya lebih nak highlight mengenai min. Maknanya dari. Ya. So makna dalam ayat ni, dan diturunkannya air hujan dari langit. Lalu dikuatkan dengannya dari berbagai jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Sekarang kita lihat contoh ila ada kepada
maknanya kepada, hingga dan terhadap. Ya, kita ada 3 makna di sini untuk ilah. So, kita tengok ayat kita, lahul mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Maknanya dialah sahaja yang menguasai langit dan bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. So, kita tengok ilah ni, ilah dah jadi Allahi selepas Allah ni kan. Lihat dalam Quran, perkataan Allah ni memang banyak, satu daripada perkataan yang terbanyak jugalah ya. So kita jumpa Allahu, Allaha and Allahi. Jadi lepas harfu jar selalunya dia akan Allahi. Kita sujud ayat 1 ni, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalim musamma. Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim atau ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke satu masa yang ditentukan lahirnya. Di sini makna ilah ni makna hingga. Tadi ilah maknanya kepada. Di sini ilah pun ajalim. Ajalim dari baris bawah juga. Ya, jadi itulah menunjukkan yang apa tu harfu jar ni memanglah membaris bawahkan kata isim. Kecuali ada exception yang telah kita lihat masa kita buat keterangan mengenai isim dahulu ya. Satu lagi ayat mengenai ilah ni, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Cantik ayat ni kan, dia rhyme semua ni. Itulah keindahan bahasa Al-Quran ni. So kalau kita tengok maknanya pun, tidakkah mereka memperhatikan terhadap keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan terhadap langit bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan terhadap gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan terhadap bumi bagaimana ia dihamparkan. Bahasa Melayu dia pun, translation pun sedap kan. Tu kalau kita tengok ni di sini perkataan ilah ni ibili, al-ibili unta ni kan lah baris bawah. Ilah samai baris bawah juga. So ilal jibali pun dah baris bawah. Ilal ardi pun dah baris bawah. So, itu menunjukkan yang harfu jar ilah ni pun menyebabkan isim selepasnya berbaris bawah. Kita pergi contoh pada an. Ya, makna di sini terhadap. Ya. So, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. So, kalau kita tengok sini, dan takutlah kamu pada hari ketika tiada seorang pun yang dapat membela terhadap orang lain walaupun sedikit. Ini masa hari kiamat lah ya. So, kita tengok nafsin. Lepas perkataan an, baris bawah nafsin. Ya. Satu lagi contoh. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya. So, kita tengok perkataan ahillati ni. Dah jadi an lepas an. Ya. Jadi dia dah baris bawah. So, maknanya mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah ia petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan kita lihat contoh ayat an, ya, makna yang dari ni. Ayat ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, so kita tengok maknanya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah. So, kalau kita tengok perkataan al-munkari ni, dia ada baris bawah kerana an. Tapi di sini juga saya nak tunjukkan satu ayat sebenarnya kita akan terdapat beberapa harfun dalam ayat, satu ayat ya. Kita tengok di sini kita ada harfun li and an-nasi, and then harfun bi juga ba jadi al-ma'rufi, and then ba juga jadi Allahi. Jadi kita pun selalunya kadang-kadang satu ayat ada beberapa harfun, beberapa harfun jar, kadang-kadang dicampur dengan harfun-harfun lain. Ya. Jadi itu kita nak kenal lah, sebab kalau misalnya dia kan bersambung ni, linnas ni. Kalau kita tak kenal, kita ingat perkataan lain kalau kita tak belajar. Sebenarnya dia adalah, perkataan ni adalah dua, bil ma'ruf, satu harfun dan satu al-ma'rufi, kata nama, isim. Kita pindah kepada perkataan ala. Ya, ala di sini maknanya kepada. So kita ada ni, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih.
Dan jika kamu berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah datangkan satu surah yang sebanding dengannya. Ini Allah, cabaran Allah lah ya, yang suruh buat ya, tapi tak ada yang dapat buat. So kalau kita tengok sini, ala ni abdi, hamba ni dah ada bawah, baris bawah ni ya, ala abdi. Di sini juga kita lihat ada beberapa harfun lain, fi raibin ada bawah-bawah. Dan harfun B juga suratin. Dan harfun min juga ada misli. Jadi sini pun ada 4 harfun kan dalam satu ni. Ya. Ayat lain kita tengok atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kita tengok sini dengan sebab keingkaran mereka, Allah meterikan ke atas hati mereka serta ke atas pendengaran mereka dan ke atas penglihatan mereka ada penutupnya, dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Ya, so makna ala di sini ke atas. So, kalau kita tengok qulubi lepas ala, dan sam'i lepas ala, absari lepas ala. So semuanya berbaris bawah. Sekarang kita lihat contoh fi, maknanya dalam. Kita tengok sini, masaluhum kamasalil lazis tauqada naran falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. So perbandingan bagi mereka, itu golongan munafik, adalah seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Apabila menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, itu tidak dapat melihat. So kita tengok perkataan sini zulumatin, lepas perkataan fi dah baris bawah. Lepas tu kita lihat juga perkataan harfun lain B, nuri, baris bawah juga ya. Ini kita ada lagi satu ka ni, ni ka masali. So masali pun baris bawah. Ka ni maknanya seperti perumpamaan ya. Satu lagi ayat yang ka tadi. Tadi kita dah tengok satu ka, ni satu lagi ka yang makna seperti ini. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. So kita tengok sini, atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. So qasayyibin, sayyibin ya, so dah jadi baris bawah juga selepas harfu jaka. Di sini pun nampakkan ada dua perkataan. Contoh B kita tengok, maknanya kepada dan di kalangan, ada dua sini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak termasuk di kalangan orang-orang beriman. Ini orang munafik lah ya, dia bermuka-muka. So kita tengok sini semua B, billahi, Allahi, al-yaumi, bil yaumi, dan bil mu'minin. Semua ni adalah berbaris bawah kerana harfu jar B. Satu lagi ayat yang maknanya dengan ya, wallazi ayadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. So bi nasrihi, nasri mukminin, macam tadilah sama mukminin. So dia baris bawah juga, ini pun baris bawah juga ya. Contoh perkataan li, harfu jali, kita tengok haza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. So, kita tengok Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Ya, so kita tengok an-nasi, lin-nasi, sebab ada lepas li baris bawah ya. Dan lil muttaqin. Nah, actually ni lepas muttaqina ni jadi baris bawah sebab ada harfu jali. Sebab ni kita ingat kelas sesi 2 dan 3 dulu. Kita belajar bila apa tu muslimina sama dua-dua kan, mansub dan majrur. Jadi bagaimana nak melihat sama ada dia kedudukan maju atau mansub adalah tengok ada harfu jar tidak depan dia. Ya. So dia adalah di sini adalah majrur sebab dia lepas harfu jar. Saya harap ingat lagi lah ya. Lagi satu ayat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Hayati. Dah baris bawah sebab li. Ya. So, li hayati. Sekarang kita tengok hatta. Fazarhum fi ghamratihim hatta hin. Saya tengok mereka biarkan mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Hatta hinin. Bawah, garis bawah kan. So kita tengok sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini familiar lah ayat ni. Selalu kita baca ni. Dan sejahterakan malam yang berkat itu hingga terbit fajar. So, hatta matla'i. Dan matla'i kan baris bawah ni. Kan? Sekarang kita lihat contoh makna demi. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na nufsida fil ard. So, kita tengok maka mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini. Ya. So, tengok Allah, Allahi di sini. Ini dah baris bawah. Wah, ni demi. Ya. Kita tengok walaili wa ma wasaq wal qamari izat tasaq. So, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama. So, walaili, al-laili dan wal qamari, al-qamari. So, dah baris bawah. Semuanya ke baris bawah. Sekarang kita pindah kepada satu lagi jenis harfun yang juga penting dalam Al-Quran yang kita memang akan jumpa banyak, ya, iaitu harfun taukid. Apakah dimaksudkan dengan harfun taukid ni? Dia sebenarnya berfungsi untuk menguatkan atau menegaskan apa tu suruhan atau larangannya ataupun apa-apa message lah yang Allah nak jelaskan. So, kalau kita lihat perkataan-perkataannya, kita lihat inna maknanya sesungguhnya, anna bahawa, in sesungguhnya, dan an hendaklah atau agar, innama sesungguhnya ataupun hanyalah, la benar-benar. La ni sebenarnya dia lebih kepada harfun nafi, tapi ada juga kadang-kadang kita jumpa bila maknanya kadang-kadang benar-benar untuk menjadi harfun taukid ni, untuk Allah nak menegaskan. Nanti saya ada contoh, beberapa contoh kita akan lihat. Lepas tu kita ada la, apa tu maknanya pasti atau benar. Ni kita ada bi demi dan enna. Ni selalunya dia terletak di hujung fi'il atau kata kerja. Dia juga memberi penekanannya. Jadi semua perkataan-perkataan ni sebenarnya kalau kita lihat Allah banyak menggunakannya bila Allah nak menegaskan terutamanya mengenai suruhan ataupun larangan, ya, atau nak menunjukkan kekuasaan Allah, ya, ataupun sesuatu perkara yang ingin disampaikan yang benar-benar penting. Mari kita lihat contoh-contoh dia. Ini saya ada lihat ada ayat ni itu untuk inna maknanya sesungguhnya. Di sini kita lihat Allah menggunakan perkataan inna ni untuk menunjukkan kekuasaannya mencipta. Ini mencipta langit dan bumi, ya. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dia gunakan inna maknanya sesungguhnya, ya. Dia menunjukkan kekuasaan dia mencipta ni. Kita lihat juga bila dia nak menunjukkan dia kekuasaan dia mencipta manusia, dia menggunakan perkataan ni, ya. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. So, inni sesungguhnya ni dikatakan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia, iaitu Adam, dari tanah. Apa itu Allah menggunakan ini untuk emphasize, ya, untuk menekankan sesungguhnya aku. Ada ni dia terletak damir atau pengganti nama untuk saya ni, itu yang ada aku ni. Jadi ini dia dengan in dan ada ya, ya, untuk damir anak. Nanti ni damir kita akan belajar kemudian. Jadi dia bersambung dua. Ini menunjukkan penegasan benar-benar maknanya. Contoh seterusnya kita tengok Allah nak menegaskan mengenai agama Islam, ya. Inna dina innallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. So, ada gunakan perkataan inna di sini. Inna salata kanat alal mu'minin. Ini perintah ya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang beriman. Nak emphasize ke pasal salat ya. Satu lagi ayat ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ini Allah tak nak bagi orang syirik ni ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu, iaitu dengan apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi dalam ketiga-tiga ayat ni kita tengok apa itu Allah mengenai suruhan apa yang perlu dibuat ya, sebagai orang Islam, dan kita tak boleh syirik. Jadi perkataan inna ni ya, jadi itu menunjukkan pentingnya perkataan ni. Satu lagi ayat kita tengok di sini ya, apa itu juga nak menekankan innallazina amanu wa amilus salihati wa aqamus salah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tengok sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dan mereka tidak berduka cita. Ini nak menekankan mengenai balasan bagi orang-orang yang beriman ya. Satu lagi ayat kita tengok ni, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab siksa yang amat berat. Jadi di sini dua ayat ni kita tunjuk apa itu, menunjukkan penegasan terhadap balasan untuk orang beriman dan balasan kepada orang kafir. Ini nak menunjukkan benar-benar sungguh ya mengenai apa tu balasan ni. Lagi satu contoh kalau kita tengok ayat ni ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kita tengok sini, dan sekiranya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. So, ini menunjukkan betapa keagungan ya. Nak menulis kalimah Allah tu sampai 7 lautan pun tak habis kalimah Allah tu. Tapi kalimah ini penekanan tu ditutup ni dengan ni. Saya nak tunjukkan innallaha azizun hakim. So, jadi banyak sebenarnya dalam Quran kita tengok ayat-ayat yang mempunyai makna yang begitu penting ya. Lepas tu dia akan tutup dengan innallaha azizun hakim. Ya, nak menunjukkan sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nanti kita tengok ni banyak lagi yang ni, saya akan ambil hanya beberapa contoh saja. Ni kalau kita tengok innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inna juga ya. Sini kita tengok innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini kita tengok innallaha huwat tawwabur rahim. Ini kita tengok formulation dia ya. Ini adalah nakirah ya semua ni. Tapi dia ada juga yang makrifah ni. Banyak ni, sebenarnya banyak juga. Ni saya ambil hanya 3 sajalah example sini ya. Sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Kalau kita tengok sehinggakan ayat ini ya, bila Allah nak mengatakan dia Allah, bila dia berjumpa dengan Nabi Musa ni, dia menggunakan inni an ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dia nak menekankan wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan sekalian alam. So Allah menggunakan inni ya. Kita lihat juga ayat-ayat Al-Quran apabila Allah untuk menegaskan apa yang Allah suka
dan apa yang Allah tak suka, juga akan ada, kita nampak ada harfun taukid ni. Umpamanya dalam ayat ini, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Satu lagi ayat ni, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Kita tengok perkataan inna dan inna, ya. So kalau kita tengok sini ada fa ni, fa inna. Jadi maknanya dia dah bersambung dengan harfun fa ni, ya. Kalau kita lihat ni sekarang perkataan ayat yang apa tu Allah nak tunjukkan yang dia tak suka. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Di sini satu lagi ayat. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur. Jadi saya ambil hanya contoh-contoh dua untuk yang menunjukkan Allah suka, dua apa yang Allah tak suka. Tapi dalam Al-Quran, kalau kita amat-amati, memang banyak lagi. Tapi pattern dia beginilah sebenarnya, ya. Dia ada sama ada dia ada bersambung dengan apa tu harfun di depannya, ataupun ada ganti nama, damir kat belakang ni pun. Ya, ni pun harfun tadi. Ya, kalau kita lihat ni dua sama harfun. Jadi sebenarnya perkataan tu adalah dua ni, fa dan inna. Ni pun innahu, inna satu, hu satu, damir hu. Kita lihat ada juga perkataan yang bersambung, yang ini dengan apa tu damir na, ya. Di sini inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, na tu adalah kami, inna, in dan na. Damir na tu kami, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Kita tengok satu lagi formulation, kita tengok Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Innana, ini pun sesungguhnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami. Inna, jadi kalau dalam Quran kita boleh perhatikan inna, sesungguhnya kami, dia bentuk begini. Kadang-kadang dia jumpa juga ada innana, bentuk yang begini juga ada. Jadi dua-dua ada, tapi maknanya dua-dua sama, maknanya sesungguhnya kami. Ini just untuk supaya kita pun fahamlah, ya, bagaimana apa tu perkataan harfun taukid ni boleh bersambung dengan damir ni. Jadi kalau kita kenal, maknanya kita tahu ni adalah damir apa tu damir dan juga harfun taukid, ya. So kat sini maknanya sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Ini saya nak tunjukkan lagi satu yang ini juga, kan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini tadi kita dah tengoklah, ini tadi sama, ya. Ini saya nak tunjukkan juga lagi satu ni. Kadang-kadang macam ni, sampai 3 perkataan ni. Fa innama. Fa ni satu, inna di tengah-tengah, dan ada ma lagi satu ni. So dua-dua ni harfun. Kadang-kadang kat belakang ni dia ada damir kadang-kadang. Jadi walaupun nampak pendek, tapi sebenarnya dia ada 3 perkataan. Jadi itu kalau kita nak teliti lah, ya. Jadi kita nampak. So badi'us samawati wal ard wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di sini maknanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka sesungguhnya hanya dia berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. So nak menunjukkan, menekankan kekuasaannya, ya. Allah nak jadikan sesuatu, just kun fayakun, ya. Sebab dia menggunakan inna, inna di sini. Sekarang kita lihat perkataan anna pula. Tadi kita tengok in, kan, inna, ni anna. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. So anna pun taukid juga. Ni kita tengok wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ni annakum, dia dah bersambung dengan damir kum, So, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Satu
Satu lagi contoh untuk ayat anna ni. Wa iza nadaitum ila salati takhazuha huzuwan wa la'iba. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Kita tengok sini bi annahum. Ni pun ada nak tunjukkan 3 perkataan ni. Harfun jabi tu anna ni harfun taukid, and then hum ni damir hum. So ni juga 3 perkataan ya. So kita tengok sini, dan apabila kamu menyeru azan untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana sesungguhnya, itu kerana sesungguhnya mereka suatu kaum yang tidak mengerti. Itu ada sesungguhnya. Ini nak menunjukkan betapa ayat yang depan ni penting. Orang yang mempermainkan sembahyang ni, Allah kata dia adalah kaum yang tidak mengerti. Lagi satu ayat, annahu man amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Tengok sini bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan dengan sebab kejahilannya, kemudian dia bertaubat sesudah itu dan berusaha memperbaiki, maka sesungguhnya dia, iaitu Allah, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. So di sini yang saya cakap tadilah, ya, ini penting. Ayat sebelum ni dia ada anna pun di sini bahawasanya ni. Lepas ni fa'annahu. Ni pun 3. Fa ni harfun fa, lepas tu anna harfun taukid anna, lepas tu hu damir hu. Ni pun 3 perkataan. Jadi ni nak menunjukkan ni ditutup ni sebab ayat ini adalah sangat penting. Ya Allah akan ampunkanlah ya. Kalau orang yang jahil yang dia tak tahu tapi dia bertaubatlah, dia kena buat elok lagi selepas tu. Jadi ni Allah nak menekankan dia adalah Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Ni kita tengok lagi satu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Di sini, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab iaitu Taurat dan Injil, sungguh mereka mengetahui bahawa perkara itu berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka. Di sini saya nak tunjukkan dalam satu ayat ada juga lebih daripada satu harfun taukid. Ini kita tengok inna satu, kita tengok la juga, lepas tu ada anna. Ya, itu nak menunjukkan betapa bersungguhnya perkataan ini pasal nak berpaling Kaabah daripada Baitul Maqdis ke Baitullah ya. Ini sangat penting. Sekarang kita tengok ayat ni lagi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Di sini pun ada 2. In satu, la satu. Ini kita berpindah juga kepada harfun in tanya harfun taukid in. Dan sesungguhnya ia peralihan arah kiblat adalah sungguh berat untuk diterima kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ini juga nak menunjukkan tadilah seperti yang tadi juga yang mengenai peralihan kiblat ke Baitullah ni. Satu lagi ayat, wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberikan petunjuk kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk dalam kalangan orang yang sesat, itu tidak tahu. So di sini kita tengok in dan juga la. Ini satu lagi perkataan innama, sesungguhnya hanyalah. Kita tengok sini, innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini familiar sangat surah Sajadah ayat 15 ni kita selalu baca masa subuh kan ni. So maknanya sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengannya mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Menandakan taat patuh dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak menyombongkan diri. Ini selalu kita buat sujud sajadah kan lepas ayat ni. Satu lagi contoh perkataan innama ya.
Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. So, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Maknanya innama, maknanya sesungguhnya. Tapi ni orang yang fasik lah ni. Kita tengok contoh lagi satu. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Wa innaka la minal mursalin. Ini la, perkataan la. So, itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan benar. Dan sesungguhnya engkau sungguh dari para rasul. Wa innaka, inna sini, la minal mursalin. So, sungguh. Ayat ni juga. Wa innaka la tulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sudah sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran daripada sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dua-dua ayat ni la dengan la, itu harfun taukid la, menegaskan. Kita tengok lagi satu ni, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menggunakan la juga ni. Demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ini penegasan. Alhamdulillah, Allah bentuk kita sebaik-baik bentuk. Ni saya nak tunjukkan la ni. Ada juga kadang-kadang la ni maknanya benar-benar. Terus ni la uqsimu bihadzal balad. Sebenar-benar aku bersumpah dengan negeri ini. Mekah lah ni, Allah bersumpah ni. So la di sini makna benar-benar. So dia apa tu, emphasize lah, emphasiskan tu, penekanan, penegasan, benar-benar. So kita tengok lagi satu ni, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka benar aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Nujum bintang-bintang. So la ni, tapi dia juga bersambung dengan harfun lagi satu, fa ni. Nanti kita lihat juga harfun-harfun lain selepas ni. Ni saya nak tunjukkan yang enna, ni, yang bersungguh ni, yang di belakang ni. Tapi sebelum tu kita ada juga perkataan inna ni. So kita tengok ayat ni. Inna Allah hastafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ini lagi satu, dia juga macam tadi ada en dan ada inna. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna azabun alim. Kita tengok penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu, demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti menyeru kami, benar-benar kami akan merejam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih daripada kami. So, kita tengok sini inna ni sesungguhnya, dan inna di sini maknanya apa itu benar-benar. Lepas tu la yamassannakum ni, inna di sini maknanya pasti. Ni kita tengok summa latus'alunna yauma izin anin naim. Ni kita tengok la dan enna ni lagi sekali. Kita tengok kemudian sesungguhnya kamu akan ditanya dengan pasti pada hari itu tentang segala nikmat. Jadi saya dah tunjukkan banyak contoh-contoh. Jadi saya harap boleh nampak lah, boleh kenal lah. Bila berjumpa, bila baca, bila kita jumpa perkataan harfun taukid ni, jadi kita kenal dia. Sekarang kita sampai seperti biasa surah praktikal kita. Cuba cari apakah perkataan harfu jar dan harfun taukid dalam surah Al-Bayyinah ni. Banyak ni. Harfun jar ni banyak dalam ayat ni. Kalau kita lihat, hampir semua ayat ni ada harfun jar ni.
Ya, harfun taukid tak banyak sini, tapi harfun jar memang banyak. Cuba cari. Ada? Nampak? Ada kan? Tu nampak merah-merah banyak tu. Kita lihat, kita tengok ada min, harfu jar, hatta harfu jar, min juga harfu jar, fi juga harfu jar, min juga harfu jar, li juga harfu jar. Ni la, la ni dia sepatutnya, tapi sebab dia bersambung dengan damir, nanti ni kita akan buat juga masa kita buat apa tu damir. Jadi la, li jadi la di sini. Ya. Dan kita tengok min, fi, dan fi lagi sekali. Dan kita sini juga ada min sini, dan an ada, dan di situ an juga, dan li. So banyak kan? So, semua tu adalah harfu jar. Tapi yang biru ni, inilah harfun taukid, inna. Inna, ya, so harfun taukid. So banyak. Kita campurkan dengan perkataan-perkataan yang telah kita cari dahulu, yang kita dah kenal. Tengok, makin lebatlah perkataan-perkataan yang kita dah tahu. Dengan yang hitam-hitam yang tak ada kotak-kotak tu saja yang tinggal. So, kebanyakannya adalah damir dan juga fi'il. Yang insyaAllah selepas satu sesi selepas ni kita akan mengenalinya. Ya. Alhamdulillah. Perbezaan kata kita hari ini itu mengenai harfun, ya, mengenai harfun jar dan juga harfun taukid. Setelah sampai ke penghujung perkongsian sesi ini, saya sudahi dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam.